semua kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Kerana sudah lambat, sudah lewat dan saya tahu semua sudah letih, tetapi semua masih menunggu Superman untuk berucap. Jadi saya akan pendekkan ucapan saya kerana kita masih ada lagi peluang di Kuala Lumpur untuk ceramah. Baiklah, pada malam ini kita semua telah diumumkan sebagai calon untuk mempertahankan kerusi DAP Harapan di Kuala Lumpur. Kita ada 5 yang akan ditandingi oleh DAP. Dalam 5 tahun yang lepas, saya percaya ahli-ahli Parlimen Harapan, terutamanya DAP di Kuala Lumpur, telah melaksanakan tugas mereka dengan amat rajin sekali dan saya selalu akan melihat kepung. Kepung ini setiap hari dia akan jalan ke sini, jalan ke sana, pergi cek di kepung. Oleh sebab kawan-kawan kita semua rajin-rajin, in English there is a saying, iron sharpens iron. Bermaksud kalau kawan-kawan kita rajin bekerja, kita juga akan rasa encourage, terdorong untuk buat kerja yang sama. So saya percaya dalam pilihan raya kali ini, kalau 5 orang ini dipilih semula untuk mewakili kawasan Ceras, Kepung, Bukit Bintang, Seputih dan Segambut, saya percaya perkhidmatan kita akan boleh ditambah baik lagi di sini. Okay. Kita ada dalam masa PKP, kita ada beberapa isu di Kuala Lumpur yang telah diperjuangkan oleh wakil-wakil rakyat kita di Kuala Lumpur. Yang pertamanya adalah semasa PKP, ada banyak industri tak boleh buka kerana SOP kerajaan yang tidak konsisten. Banyak, saya masih ingat, selepas kita buat sidang media untuk kata bagi peluang kepada stationery bookshop untuk buka, saya akan datang lagi 1 kumpulan lagi yang buat bisnes yang berlainan. Dan pada masa itu kita banyak memperjuangkan banyak industri di Kuala Lumpur untuk mereka buka supaya mereka boleh menjalankan bisnes mereka. Kemudian semasa PKP juga ada banyak isu vaksin. Dan di Kuala Lumpur, ahli-ahli wakil rakyat kita telah banyak menguruskan pemberian vaksin kepada penduduk di Kuala Lumpur bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada masa itu juga, kalau saudara masih ingat, ada banyak isu face mask di mana ada banyak yang telah mendapat saman dan mereka tak boleh bayar. Ada Grab driver, pelajar sekolah, semua ini dapat saman kerana mereka tak ada face mask pada masa itu. Wakil rakyat DAP juga telah banyak membantu golongan ini untuk kita dapatkan pengecualian ataupun minta pertimbangan kerajaan. Jadi apa yang saya nak rumuskan adalah semasa rakyat Kuala Lumpur sedang mengalami masa yang sangat susah semasa PKP, wakil rakyat harapan terutamanya DAP di sini banyak berkhidmat untuk membantu. Dan kalau kita lihat Facebook, ada banyak pengagihan food bank di mana kita bantu penduduk Kuala Lumpur yang mempunyai masalah tersebut. Bukan saja warga negara tetapi juga kanak-kanak bukan warga negara, stateless children, a lot in Kuala Lumpur. We have distributed a lot of food. Isu kedua di mana saya percaya wakil rakyat harapan perlu diberi peluang sekali lagi adalah isu banjir. Semasa banjir melanda Kuala Lumpur tahun lepas, Disember 18, saya ingat lagi pada masa Disember banjir, kawasan Segambut teruk sekali, terutamanya di Jalan Ipoh. Dan pada masa itu, saya selalu lihat kawasan Parlimen Bukit Bintang dan saya pun rasa cemburu kerana Bukit Bintang nampak macam tak ada masalah. Tetapi bila Mac dan April datang, hujan lebat. Masa itu kawasan Parlimen Bukit Bintang banyak terkesan oleh kerana banjir. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau kita lihat tempat banjir di Kuala Lumpur, kalau Bukit Bintang pun boleh kena, bermaksud banyak lagi kawasan Parlimen di Kuala Lumpur bakal boleh mendapat kesan banjir kalau pengurusan banjir tidak cekap di Kuala Lumpur. Dan semasa banjir berlaku, kita telah adakan sidang media, kita telah bangkitkan kolam tadahan air, water retention pond di Kuala Lumpur, di mana kita baca laporan audit ada menunjukkan bahawa 6 kolam tapungan banjir di Kuala Lumpur telah diberikan kebenaran untuk mereka membina pembangunan di sana. Selepas waktu rakyat Pakatan Harapan kita buat sidang media, kita bangkitkan di Parlimen. Menteri jawab di Parlimen bahawa dalam kumpulan 6 kolam tersebut mereka hanya akan
kedua, 4 lagi mereka janji mereka tidak akan sentuh. Oleh sebab Wakil Rakyat Pembangkang Harapan buat kerja kita pada hari ini, kolam keadaan banjir di Kuala Lumpur kita masih boleh lindungi dan kita boleh pertahankan. Ini adalah isu yang sangat penting. Jadi untuk kita melangkah ke depan, kita perlu pastikan kita menang bukan sahaja di Kuala Lumpur, tetapi kita mesti menang besar di seluruh Malaysia. Untuk pastikan kita dapat seorang menteri wilayah di sini yang pandai buat kerja. Apa option yang kita ada sekarang? Nanti bila hari 19 November, tuan-tuan dan puan-puan keluar untuk mengundi, dalam kertas undi itu akan ada 3 coalition. Anda akan nampak logo Barisan Nasional Dacing. Dacing ini mereka popular di Malaysia kerana isu rasuah, isu corruption. Itu sebab semua orang takut kalau Dacing ini berkuasa semula, okey, banyak lagi aset negara ataupun pentadbiran kita tidak akan jadi telus. Yang keduanya sekarang adalah Coalition Perikatan Nasional. Warna biru yang hampir sama tetapi tak ada Dacing. Dia tukar teks Perikatan Nasional, bunyi macam Barisan Nasional. Kenapa mereka pilih nama seperti itu dan kenapa mereka pilih warna seperti itu? Kerana mereka nak pastikan pengundi tidak pasti mana satu Barisan Nasional, mana satu Perikatan Nasional. Sebenarnya dua-dua berasal daripada kelompok yang sama, tetapi kali ini Perikatan Nasional ditambah lagi kata. Okay, itu bezanya. So bila masuk, kalau kita lihat apa track record Perikatan Nasional. Perikatan Nasional wujud selepas langkah Sheraton. Perikatan Nasional adalah golongan bersatu yang keluar dari Harapan, golongan Katak yang keluar daripada Parti Harapan juga, daripada PKR, dan mereka campur bersama PAS untuk gabung jadi Perikatan Nasional. Tetapi kita mesti ingat, walaupun dua-dua coalition ini guna logo yang berbeza, tetapi mereka adalah orang yang sama masuk kabinet. Tidak kira sama ada masa itu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin ataupun Perdana Menteri Ismail Sabri. Kedua-dua mereka mempunyai kabinet menteri yang hampir sama semua. Tapi apa beza golongan Perikatan Nasional daripada golongan Barisan Nasional? Saya bagi perbezaan pada malam ini. Barisan Nasional rasuah, Perikatan Nasional tak buat kerja. Menteri-menteri Perikatan Nasional semua tak pandai buat kerja. Calon pertama, Rina Harun. Tahu Rina Harun? Perikatan Nasional. Okay. Kemudian kita ada Menteri Pendidikan. Kalau kita tanya ramai orang, banyak yang tak tahu siapa Menteri Pendidikan. Pada waktu Harapan berkuasa, mereka tahu Mazli itu Menteri Pendidikan. Tetapi selepas Muhyiddin masuk, selepas Ismail Sabri masuk, langsung orang tak tahu siapa Menteri Pendidikan. Kerana bila ramai pelajar terkesan, many educational policies are in trouble, kita tak dengar suara Menteri Pendidikan. Okay, Bazzi Jidin, Perikatan Nasional, Menteri yang akan bertanding di Putrajaya kali ini. Okay, Menteri yang ketiga Perikatan Nasional, siapa lagi yang tak buat kerja? Menteri Dalam Negeri, Home Minister, okay, Hamzah. Hamzah ini datang dari UMNO. Kenapa saya kata dia tak buat kerja? Buat kerja. Dan orang-orang ini, kalau kita bagi lagi kepercayaan kepada mereka, mereka akan masuk balik Putrajaya dan mereka akan mentadbir lagi buat keputusan bagi pihak anak anda untuk Menteri Pendidikan. Dan kalau Rina Harun jadi Menteri Wanita sekali lagi, habis golongan warga emas, golongan kanak-kanak, isu perlindungan, semua tidak dijaga. Okay? Jadi saya minta, bukan tidak mencukupi kalau warga Kuala Lumpur bagi undi kepada Wakil Rakyat Harapan, calon Harapan di Kuala Lumpur. Anda mesti buat lebih daripada itu. Saya meminta supaya anda semua bantu jadi polling and counting agent. Okay? Jadi sukarelawan, jadi agent tempat mengundi. Pastikan kawasan-kawasan lain di luar Kuala Lumpur, tak payah pergi jauh. Kalau kita nak, kita pergi Seremban, kita pergi Bentong, semua dekat-dekat, untuk pastikan calon-calon lain di luar Kuala Lumpur menang bersama. Boleh tak? Boleh. Jadi saya akhiri ucapan saya pada malam ini dengan menggesa semua supaya kali ini
Tidak cukup kalau anda datang ceramah, tetapi pastikan bila anda balik rumah, anda ceritakan konten dan anda ajar anak-anak yang akan mengundi buat kali pertama bagaimana untuk peluang mengundi dan apa yang perlu dilakukan. Kerana kalau kita lihat di semua kawasan parlimen segambut, jumlah pengundi saya bertambah 50%, tambah 50% increase dari 77,000 sehingga 119,000 pengundi. Okey, ini pengundi semua tak pernah lihat kertas undi. Mereka tak tahu kalau mereka masuk sekolah, mereka kena berapa lama. Kita punya anak muda sekarang, bila mereka tengok video, mereka akan pilih video 1 minit. Kalau 3 minit, 5 minit panjang pun mereka tak nak tengok kerana mereka kata terlalu lama saya kena tunggu. Betul tak? Bila dia pasang video, anak-anak kecil dia tahu skip ad. Dia tak nak buang masa 1 minit pun untuk tengok ad. Bermaksud orang muda kita kalau mereka pergi sekolah tempat mengundi dan mereka beratur dan mereka lihat panjangnya barisan untuk masuk dapatkan kertas undi, kemungkinan besar orang-orang muda ini akan patah balik, pulang ke rumah dan kata saya tak nak buang masa mengundi. Itu sebab saya rasa semua ibu bapa, warga emas, kawan-kawan kena pastikan kita keluar bersama mereka, kita beritahu mereka sabar. Kerana peluang ini datang 5 kali setahun saja. Tinggal beratur dalam barisan, pastikan mereka masuk, dapatkan kertas mengundi dan mengundi dengan betul. Okey, keputusan ini, tindakan ini saya pulangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlukan semua pihak untuk berikan kerjasama dan pastikan kemenangan besar di pihak harapan. Terima kasih semua. Thank you.